Okey. Hadiah bila-bila boleh bagi, siapa-siapa pun boleh ambil. Sedekah boleh bagi, tapi biasanya sedekah untuk orang susah. Kalau macam tuan-tuan naik kat saya nak bagi, ustaz ni sedekah saya akan kata kat tuan-tuan, maaf saya tak boleh terima sedekah sebab saya bukan orang susah. Saya kena kata dulu. Hadiah agung pun kita boleh bagi hadiah. Contohnya kita bagi hadiah ayat mineral kat agung. Agung akan terima walaupun dengan pendapatan dia boleh beli berjuta-juta ayam mineral, tapi dia tetap boleh terima hadiah, boleh dapat. Alright. So itu beza. Lagi zakat yang ada asnaf yang 8. As-sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha sampai habis 8 tu, wal gharimin apa semua tu 8 golongan asnaf. Itu literally Quran. Dengan kebijaksanaan ulama-ulama memahami ayat Al-Quran, tuan-tuan tahu dekat PPZ saja 8 golongan asnaf tadi pecah jadi berapa tuan-tuan? 31. Banyak 31 golongan asnaf yang boleh dapat zakat. Mereka bagi ikut skim 31 skim ada. Jadi ala-ala untuk pesan yang saya rasa tuan-tuan, hari ini kalau ada brosur daripada zakat, daripada wakaf, tuan-tuan ambil baca. Sebab boleh tengok kok ada keluarga yang memerlukan, bagi suruh mereka. Sebab ada 31 tuan-tuan. Kalau kita minta dia punya terms dia tak kena, dia tak dapat lah. Kita betul susah, tapi kita pergi minta terms untuk fisabilillah. Dia tanya, hang belajar tak? Tak belajar, tak dapat. Walaupun kita susah. Boleh faham? So tuan-tuan baca dia punya term dia, tuan-tuan akan tahu dia punya terma-terma dia. Baru tuan-tuan senang dekat. Dia ada 31 tuan-tuan. Itu untuk LZS, PPZ. LZS pun sama, dan sekian-sekian negeri pun sama. Okey? Itu saya maklumkan. Seterusnya, wakaf dia tak ada. Dia ada orang yang urus sahaja. Sebab wakaf dia bukan jadi hak milik kita. Wakaf dia jadi hak milik Allah. Allah yang akan jaga. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Quran ke apa, kalau dia nak musnah pun, dia tak akan musnah terbakar, dia tak akan musnah kena tembak macam dekat Palestin. Dia akan musnah sebab kena makan dengan anak-anak itu. Al-Azhar, Universiti Azhar yang kami belajar, tuan-tuan dah berapa ribu tahun tuan-tuan? 1000 tahun lebih dah tuan-tuan. Tapi bangunan dia elok lebih. Allah jaga tuan-tuan, Allah jaga. Wakaf Allah punya. Wakaf Allah punya. Simple dia nak minta wakaf Allah punya. Right? Manusia, perbadanan wakaf selama, perbadanan wakaf, kuis apa? Mereka adalah yang menguruskan sahaja. Urus sahaja. Sebab tu kena urus saya elok. Besok Tuhan tanya, jangan nak jawab. Duit dia. Right? Hadiah boleh bagi kat siapa saja boleh milik. Sedekah boleh bagi kat siapa saja boleh milik. Dan sedekah dia bukan kena lala ni habis ikut suka dia nak buat. Hadiah kita boleh pindah milik terus. Saya dapat hadiah, hajah bagi kat saya. Ustaz Don, terima kasih ramai dekat tempat kami Karun Mas. Ni hadiah macam dekat saya. Saya dapat ni hadiah. Tuan-tuan ada budak tayang ni ambil aku hadiah kat hang. Nampak? Boleh pindah milik terus. Nampak? Itu hadiah. Alright? Wakaf tak boleh. Wasiat pun tak boleh, dah apa tak boleh. Saya mewakafkan meja ini kerana Allah Ta'ala untuk surau kita hari ini. Wakaf, dia tak boleh nak wasiat, dia tak boleh nak diwarisi, dia tak boleh nak bagi, dia tak ada duduk sini kekal sampai kena habis. Zakat tak ada, zakat dapat ke orang tu lah. Asnaf tadi. Siapa ada soalan? Penerangan yang pertama tadi. Siapa ada untuk fasa yang pertama sebelum saya nak masuk lebih lanjut lagi? Siapa? Biasanya di sini mengaji kalau sampai pukul berapa? Sini kalau mengaji boleh maghrib sampai pukul berapa ni? 7 apa mengaji subuh? Pukul 10 ya kan sampai subuh. Apa mengaji sakat? Mengaji sikit-sikit sudahlah. Balik aman. Mengaji sikit-sikit saja, sikit-sikit sudah. Baik. Alright, jadi soalan pertama, bahagian pertama tuan-tuan tak ada soalan pasal pengenalan apa semua tuan-tuan tulis. Dan tuan-tuan dah nampak sekarang kenapa importantnya wakaf tadi. Sebab dia melibatkan duit kita. Duit yang bukan duit negara, duit yang bukan orang boleh buat lari. Duit tu kita punya. Kita yang kena manage duit tu. Alright, okay, mari kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, kalau saya boleh ambil sikit dekat sini ya. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau ikut yang Dr. Mumin cerita, saya tak tahu Dr. Mumin sebut tak, yang hari ini tuan-tuan baru tahun 2015
penduduk rakyat Malaysia baru nak dengar pasal wakaf sebab kita baru mula bagi awareness. Tuan-tuan pun masa ada mungkin tengok 30 minit Ustaz Adwan recently yang dalam tahun ni orang semua baru nak dengar pasal wakaf. Tahun 2015 Turki bermula tahun 1152. Jadi kalau saya nak beritahu kata memang kita tak boleh sama dengan mereka sebab untuk mengetahui tuan-tuan, anak-anak muda dekat sana kahwin tu percuma ya sebab wakaf. Tinggal nak kahwin dia tak mau aja. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa banyak sangat duit macam tu? Sebab kalau seorang anak yang lahir dekat Turki, kalau tuan-tuan sempat tuan-tuan pergi tengok, okey, kan saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan ada kesempatan untuk tengok tanda-tanda kebesaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Kalau seorang baby itu lahir di Turki, dia lahir dalam hospital wakaf. Hospital seremban isteri saya bukan hospital wakaf. You still kena ada bayar sikit-sikit bukan. So saya nak compare saja. Sama lah. So Serdang, Kajang, Gelang, kan sama-sama. Semua kena ada bayar. So kalau seorang budak lahir di Turki, dia akan lahir dalam hospital wakaf. Dia akan masuk tadika wakaf. Dia akan membesar dalam sekolah rendah wakaf. Dia akan masuk sekolah rendah wakaf. Dia akan masuk universiti wakaf. Berarti sejak tuan-tuan ramai saja rakyat Malaysia dulu. Saya ingatkan rare. Sebab masa ni benar saya belajar dulu masa kat Mesir. Masa di Mesir kawan-kawan saya belajar di sekolah Turki. Sekolah Turki tu kalau tuan-tuan nak tahu dekat Mesir dia ada satu nama Markaz Nil. Markaz Nil ni kelas bahasa Arab. Orang Turki buka dekat Mesir. Bila dia tengok budak yang belajar sungguh-sungguh dalam Markaz Nil ni, dia akan approach budak tu. Dia kata awak nak belajar dekat Turki. Dia budak tu kata saya tak ada duit. Dia tak bayar, bawa baju je. Semua makan minum apa semua kami tanggung, free of charge. Saya ingat kat Mesir saja. Hari tu saya balik Malaysia, ramai aja anak-anak yang jadi macam tu. Ramai aja saya jumpa orang. Anak saya memang macam tu Ustaz. Kak saya hantar dia pakai baju tu dah. Hak lain rumah orang Turki tanggung. Saya akan cerita dekat tuan-tuan pasal Erdogan. Sebelum tu untuk mengetahui tuan-tuan kan Erdogan ni kan dia punya Perdana Menteri Turki lah, kita kata bahasa kita ya. Dan saja kena tahu ya, Erdogan ini adalah ex-prisoner. Tuan-tuan tahu? Okey, Erdogan adalah bekas banduan. Malu kalau bekas banduan ada pemikiran yang bagus. Kan tuan-tuan kita ni kena menjadi bantuan dulu boleh jadi bagus. Jangan. Tapi sebenarnya kita semua bantuan juga. Dunia ni kan penjara orang mukmin, sijnul mukmin kan Nabi sebut dalam hadis tu. Kita sebenarnya bantuan juga lah. Jadi tuan-tuan saya nak beritahu kata. Sebab itu tuan-tuan saya beritahu, tuan-tuan biasa tengok kan dalam banyak meeting negara, bukannya kampung, bukannya JKK, bukannya kita ni flat dengan flat kah, pasar puri kah, taman dengan taman. No, negara. Erdogan kalau dia tak puas hati dengan sama-sama, dia bangun, dia berakhir dalam mesyuarat tu. Pasal apa? Sebab dia tahu ekonomi negara dia kuat. Pasal apa tuan-tuan? Sekarang Turki masa tahun dulu dia mula 1/3, tahun 2010-2012 hari itu 2/3. Sekarang saya rasa sudah jadi 3/4 dah daripada tanah negara Turki adalah wakaf tuan-tuan. Wakaf maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kan kalau kita pergi supermarket, kita pergi beli barang dia mahal, dia kata sebab kami bayar sewa mahal, betul tak? Dekat Turki dah tak ada istilah sewa macam tu. Sebab tanah wakaf semua duduk free of charge. Tuan-tuan faham? Okey, tuan-tuan tengok saya lagi sekali. So, dekat Turki sekarang, kalau kita kata anak-anak dia boleh kahwin percuma, sekolah pun percuma, universiti percuma, esok anak ni akan kerja, keluar daripada universiti akan kerja dia dekat pejabat dia wakaf. Maka tapi dia dapat gaji. So gaji dia akan buat apa tuan-tuan? Dia akan wakaf balik. Nampak? Dan untuk mengetahui tuan-tuan, di Turki anak-anak besar macam ni, semuanya dekat sekolah rendah mereka akan ada booklet, buku kecil cerita pasal wakaf. Semua budak kena hafal. Baru betul awareness secara macam tu. Dia bukan macam ceramah macam ni kan. Ceramah macam ni Fatimah kecil je. Dia kena ada buku. Bila main ceramah macam ni, kita itulah kuis nanti kita nak buat dalam
Bila ceramah macam ni, booklet tu kena edar kat semua. Anak-anak sebelum keluar kena baca pasal sebelum pergi sekolah, supaya mereka timbul semangat. Mudah bagi duit dekat orang, mudah bagi duit untuk Islam, mudah bagi duit untuk nak bina dia punya kawan-kawan sekampung dia. Tuan-tuan takkan nak duduk sini takkan 5 tahun. Kita semua akan duduk macam saya nak duduk umur saya. Tak, saya nak duduk sampai anak cucu lah. So kawasan tu adalah kawasan yang saya kena ambil berat. Tuan-tuan pun sama. So budak-budak ni semua akan membesar dengan budaya tempat sini. Kalau tak ada budaya wakaf dekat sini, jangan takut, dia esok bersama dia tak akan ada. So kita kena mula. Alright, ini awareness sahaja tuan-tuan. Kita tengok sekali lagi. Tuan-tuan, ayat nombor 9 untuk pengetahuan tuan-tuan, kenapa Turki dia boleh buat sampai orang perempuan, orang lelaki boleh kahwin cuma dan sebagainya, beri wakaf. Sebab tahun 2015, 2014, 2015 Turki bincang macam kita bincang sekarang ni, bukan untuk bagi duit belanja. Mereka bincang sekarang macam mana nak cari aset wakaf, hasilnya boleh beli makanan bagi binatang tepi jalan, boleh makan tak lapar. Kita pun nak bincang pasal orang ni. Mereka dah bincang makan binatang tepi jalan. Saya pergi tuan-tuan, aib orang yang pergi Turki tak bagi makan binatang tepi jalan. Kucing main minta kat kita tengok makan. Kalau kita tak bagi, semua orang nak tengok kita. Tak nak bagi makan, kita pun nak tengok semua. Bagilah. Mula saya tak faham. Saya baca, saya kata this is crap. Saya kata krisis saya apa ni? Ikut suka. Tapi bila baca, astagfirullahaladzim, aku salah. Kita bagi tulang, bagi ni kan. Daripada setiap kedai ada tempat untuk memang dia ada makanan dia kena kubuh dalam bekas untuk kucing makan, anjing makan. Tuan-tuan, dia ada satu tempat yang ayam tu jangan kacau, tu tempat burung minum. Jadi bila dia buat lagu tu, kerajaan tengok tak boleh. Binatang kerajaan punya. Kerajaan yang patut fikir untuk bagi makan. Kedai-kedai tak payah bagi makan. Kita fikir buat wakaf, bagi makan. Kerajaan tengok. Bijak tuan-tuan. Saya ambat dah kita lambat. Kalau fikir apa tu? Sebab apa? Sebab dia tahu duit yang ada kat kita, duit kita. Itu orang tak boleh buat lagi. Tuan-tuan urus pandai-pandai, tuan-tuan lah yang akan jadi. Siapa tak boleh buat lagi. Alright, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, kalau boleh saya bagi contoh dekat tuan-tuan macam ni. Yang ni saya emphasize. Ni saya emphasize daripada apa yang Dr. Umi contoh. Okey? Tuan-tuan tengok. Andai kata Dr. Umi, kita punya student sampai ada 9,000 lah. 8,000 lah. Katalah pelajar kuis sekarang approximately 8,000 orang pelajar, dicampur dengan pensyarahnya, semua kena terlibat tangan. Golongan pertama, macam tuan-tuan dengar saya cerita ni untuk tuan-tuan yang taman surau ni, yang mana bernama bawah dia lah, taman lah kita kata. Bila saya cerita ni, maknanya siapa yang ada dalam surau ni, semuanya akan rasa kesusahan dulu. Sama macam saya, sama macam Rasulullah. Kalau Rasulullah tak susah, tak ada orang letak perut unta, tak ada orang pukul dia, tak ada orang pukul Abu Bakar, kita semua tak akan dapat agama. Jadi senang saja, makan boleh banyak kali, baju boleh tukar. Nampak? Orang first mesti kena susah. So sekarang tuan-tuan dengan saya, kita first di Malaysia ni. Apa ni kadang? Ada. Kan nak suruh berhenti? Boleh. Tak ada masalah. Dia tu yang dicita-citakan. So tuan-tuan dengan saya, kita di Malaysia sekarang ni amboi. Orang duduk semangat, dia duduk padam. Takut. Tuan-tuan dengan saya, dia takut nak dengar pun. Tuan-tuan yang takut, dengar je tau. So maknanya tuan-tuan dengan saya, untuk tahun ni di Malaysia, especially quiz, kita akan jadi orang yang pertama nak buat benda-benda macam ni.
Kat tempat tuan-tuan pertama kat tempat ni. Sebab sekarang orang orang bagi bantuan kat Gaza, Palestin, Syria. Yang tu tak ada masalah, tu semua orang kena bagi sedekah, a portion of our part. Yang tu pun kita kena tolong. Dan ini wakaf. Saya tengah cerita wakaf. So yang nak buat wakaf, yang orang kita ada ustaz. Yang tu yang orang wakaf tanah lah apa semua. No. Wakaf dia ada banyak. Saya nak cerita tuan-tuan. Lalu saya tanya tuan-tuan seperti orang tuan-tuan tahan. Dia makin lama makin payah. Baru boleh duit. Habis daripada ceramah ni semua keluar daripada surau ni. Itu kurang baik. Tak apa. Bateri kan kecil. Semua keluar daripada surau ni nanti insya-Allah semuanya graduasi tentang wakaf. So wakaf ada banyak. Kita nak tengok bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bagi rough idea dulu, cara dia macam mana? Kita tengok sini, gambarkan kat sini je. So sekejap bila saya tunjuk tuan-tuan nampak. So ni kita kumpul apa-apa pun tak apa, duit, barang, harta, kita wakaf. So bila wakaf, dia kena ada hasil dia. Kalau ladang kena ada hasil ladang, kalau rumah kena ada sewa, kalau tanah kena ada orang jual beli rumah dan sebagainya. So ada aset, kita akan ada hasil. So hasil dia sini, yang ni yang kita akan guna dekat semua nanti. Okay, Universiti Azhar hasil dia berapa tuan-tuan? 800 juta annually. 800 juta annually. Sebab itu saya belajar dekat Universiti Azhar, yuran saya setahun RM25 RM. Saya ambil degree, anak-anak tuan-tuan ambil degree. Saya tak ada hutang, anak-anak tuan-tuan ada hutang. Kenapa begitu? Baru buat, kalau tidak kamu buat. Kalau selagi tuan-tuan tak buat, cucu-cucu tuan-tuan pun akan ada hutang nanti. Kena buat. Tapi bukan wajib, awareness saja. Bukan marah, nasihat. Hutang baju Melayu aku mana apa. Ayah nak muslimin dan muslimat saya kasih sekalian. Saya bapak-bapak ni memang saya kena semangat sikit. Sebab kalau tidak orang tak ubat, dia kena ada dia punya punchline dia. Okay. Semua bukan saya semua yang mana mengaji Universiti Azhar. Balik tak ada hutang. Hak mana mengaji Amerika ke apa yang mana tak dapat beasiswa, semua yang berhutang macam isteri saya. Cara nak bayar hutang dia kena kerja 10 tahun. Nampak? Kalau tak kena bayar 100 ribu. Tetap lah saya tuan-tuan. Duit ni lagi macam Sudin Haji sana bocor. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So, Universiti Azhar, sebab tu, tambah lagi. Sebab tu, ni kekuatan. Saya bagi tuan-tuan semuanya contoh. Tadi saya beritahu tak ada hutang. Sekarang saya beritahu kan. Sebab itu, kalau tuan-tuan tengok Mursi perang dengan Sisi, bagai nak berpecah, meletup sana-sana, Universiti Azhar tak pernah tutup, tuan-tuan. Carry on yang belajar. Pasal ekonomi, we own our own economy. So, apa nak perang, negara nak perang, kami akan bayar gaji lecturer sama je. So kami tak ada masalah. Okay. Saya boleh contoh, saya ada di sana ketika peristiwa itu bergolak. Musi umum dalam televisyen dia turun. Saya duduk tengok TV malam tu. Saat itu meletup bom berada. Saya duduk ada kat situ. Bergegak orang yang 3 biji bom. Mustafa umur 5 hari. Subuh. Saya boleh contoh kat tuan-tuan. Macam mana saya tolak troli. Masa tu isteri saya mengingat perempuan. Ya, nak lahirkan anak, apa dia nak minum. Dia nak minum air tu je. Perang tu tak perang. You pergi cari ke air tu? Tu dia. Pergi cari, tuan-tuan tolak troli. Soal lagi blackout, tak ada ni nak bayar ATM tak mau menyala. Muncul dia tak jalan, kad masuk dia. Hui, saya berlari tuan-tuan. Tak bisa tak tuan. Tapi tuan-tuan saya nak ilmu siasat tu tak? Mana ada. Apa? Kuat. Lepas tu sekolah anak-anak tuan-tuan, kalau dia ada dia punya ekonomi sendiri, jerebu ke tak jerebu ke, dia boleh manage sendiri time dia. Jangan takut. Nampak? Kekuatan. Okay. So macam mana cara dia Ustaz? Sudah cerita dulu, kami dah faham dah ni. Nak cerita mekanisme dia ni, nak faham mekanisme. Okey, boleh. Mekanisme dia begini. Tengok. Ini tadi kat sini kita. Sini asset, sini hasil, betul ya? Saya buat begitu tadi, tuan-tuan tengok graf dia. So kita tu contoh dia sekarang kuis lah. Saya bagi contoh kuis. Kuis student 8,000 orang campur dengan lecturer jadi 9,000 orang. Alright? Plus minus lah 9,000 orang. So 9,000 orang buat kira-kira kita kutip ikut semester. Sebab universiti pakai semester.
2 semester. 1 semester 200. Dr. Umi saya dah kira dah. Saya dah kira, jangan takut Dr. Umi. 200 tak berat. Saya dah kira dah Dr. Umi. Saya dah tolak bahagi. 1 semester 200 tak berat. Saya dah buat dengan banyak universiti. Saya tanya mereka, budak-budak, kalau 1 semester 200 berat? Dia kata, betul kan? Saya kata, kita kira bahagi. Sehari 1 semester berapa? Dia kata 4 bulan, 5 bulan. 4 bulan, 4 kali 30, 120. 120, maknanya sehari lebih kurang RM1. Berapa duitnya? Kalau sehari RM1 berapa duit? Hampa topak 20 tak nak. Pada tak aku minta apa banyak. Lepas tu macam mana? Banyak ke sikit? Sikit lah Ustaz, okey lah. So 1 semester 200. 1 semester 200. So kalau ada 9,000 orang, 1 semester 200, tuan-tuan akan dapat apa tuan-tuan? 1.8 juta. Cuba jawab, boleh tak boleh saya jawab? Ustaz, mana siapa ada kalkulator Ustaz? Kata ada handphone canggih apa? Dia kata Ustaz dah kata kat kami tadi simpan, tak tahu tunjuk handphone lah. Dah, jawab tak? Saya apa? Jawab? Apa? Hampa pun tinggal handphone dalam kereta semua dunia tinggal kat luar. Hampa pemantai Ukhrawi. Tolong kan? Sorry. Yes, betul? 1.8 juta 1 semester. 2 semester tuan-tuan akan dapat berapa tuan-tuan? 3. Aku cakap duit dia tak mau menyalak lah. 3.6 juta 1 tahun. Kalau kuis boleh buat. Kalau kata kita berazam tahun ni kita buat, maknanya tahun 2016 punya ni perancangan. Tahun 2016 kita buat, ujung 2016 kita akan ada 3.6 juta. Dan Dr. Umi jangan takut, saya dah survey dah rumah dekat bukan Amsterdam dengan UK. Ini saya nak contoh tuan-tuan. Aku lemah amat ni. Ini saya nak contoh kat tuan-tuan. Sebab sebelum ni kami andaian. Jadi bila andai takut tak tepat, sekarang saya dah kira insya-Allah yang tepat. Berapa orang boleh muat dalam rumah tu, berapa harga dia, berapa square feet dia, saya dah buat dah. Betul kerja saya. Saya nak contoh kat tuan-tuan. 3.6 juta terlalu banyak Dr. Umi. Kita boleh dapat 2 biji. Rumah 2 biji kat Amsterdam. Pasal apa? Pasal apa saya cakap pasal Amsterdam tuan-tuan? Okey, tak apa, kita ambil dekat UK. UK kita boleh dapat sebuah rumah dengan 3.6 juta dari tu Dr. Umi. Kita boleh dapat sebuah rumah di United Kingdom sama ada di London. Tapi London ni kecil sikit lah. Tapi kalau dapat kalau Nottingham, kita boleh muat sampai 10 orang. Bagi sewa kat pelajar, tuan-tuan kena ingat, anak-anak tuan-tuan mesti ada yang dekat sini nak belajar luar negara. Depan luar negara banyak ikut weekly. Seminggu yang saya pergi Australia baru-baru ni, seminggu 500 Australian dollar. Banyak tuan-tuan. Saya dengar tak betul. Maknanya pak dia habis 6,000 saja untuk bayar sewa sebulan. Mahal tuan-tuan, mahal. Pasal itu kalau kita boleh buat wakaf, kita ada own bangunan-bangunan di luar negara, mudah anak-anak kita nak sewa tuan-tuan. Macam contoh katalah, okey, let's say kita tadi, kita ambil. Sebab hari itu saya tengok, rumah boleh muat dekat 4 orang ke 5 orang, harga dia RM250,000. Murah lah, taklah terlalu mahal. Kalau kita ada 3.6, memang layak sangat untuk kita own. Setahun je Dr. Umi. Tuan-tuan tengok saya. Tu dia kata, dia payah nak aku kena wire tuan. Dia sangkut-sangkut. Tak apalah, Allah mungkin ada nak salah cakap. Allah Allah sensor lagi bagus daripada kita sensor. Abang jangan takut abang ni. Relax. Yang ni tak sangkut lah. Okey, ni memang sampai pukul 1 lah jawab. Anak-anak muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Okey, tengok. Sekarang ni tuan-tuan saya bagi peringatan lagi sekali Wakaf bukan kuis punya. Wakaf umat Islam punya. Bukan surau ni punya. Maknanya kalau tuan-tuan ada adik-adik tuan-tuan nak buat sesama keluarga, carry on. Dengar kaedah dari saya, dengar konsep dari saya, dengar ilmu daripada saya. So kalau setiap keluarga nak buat, carry on. Setiap surau nak buat, carry on. Setiap sekolah nak buat, carry on. Dia bukan milik individu, dia milik Islam. Alright? Okay, boleh bang. Tapi hasil dia nanti,
hasil orang bukan Islam boleh makan tuan-tuan. Jangan takut. Okey. Orang bukan Islam atas ni dia tak boleh masuk campur. Hak sini dia boleh. Okey. Alright. So, tak tunggu tengok 3.6 juta dapat hasil daripada 9,000 orang bertungkus lumus 201 semester, 401 tahun. Kita dapat 3.6 juta tuan-tuan. Katalah kita beli, insya-Allah kita beli di UK. Kata kita ambil Nottingham untuk muat 10 orang, sewa sana 1,400. Masa zaman saya tahun 2014 dengan 2012 itu 400. Saya rasa sekarang tinggi dah. Katalah kita bagi murah 200 sudah sebab rumah wakaf. Rumah wakaf milik siapa? Allah Ta'ala. Bawah pengurusan siapa? Bawah pengurusan Kuisal, Perbadanan Wakaf Selangor dan bank. Tuan-tuan kena ingat 3 ni. Nanti kalau tuan-tuan nak buat, tuan-tuan kena kerjasama dengan 3 ni. Kuis tu tuan-tuan lah. Kalau saya kuis lah. Kalau tuan-tuan, tuan-tuan lah. Dengan siapa? Perbadanan Wakaf Selangor sebab dekat Selangor. Lagi satu sampai bank. Kalau tuan-tuan nak melibatkan luar negara dan membeli aset, sebab bank yang akan boleh tolong tuan-tuan. Okey? Boleh, 3 tu. Dia panggil Pertuan apa Datuk ni lupa. Jawatan Pengurusan Bersama, Jawatan Kuasa Pengurusan Bersama, itu nama dia. Okey, tuan-tuan dengar benda tu, tulis siap nanti kalau tuan-tuan nak buat. Beli, sewa dekat budak-budak 10 orang. Alah, seminggu 200 sudah. Seminggu 200. Orang ni 400, apa saya? 200 saja. Seminggu 200. 4 minggu 800. 10 orang 8,000. So 8,000 pound sterling balik Malaysia tuan-tuan kali dengan 7. Berapa tuan-tuan? 56,000 sebulan. Tengok. Tadi dah selesai, tadi cakap ni kita kumpul dalam bentuk gambar rajah. Kuis, kumpul duit 3.6 juta. Rektor, di mana rektor dengan bank, dengan Perbadanan Wakaf pergi UK, beli building. Jadi aset ini kami wakafkan kerana Allah Ta'ala untuk pelajar-pelajar kuis mendapat manfaat. Patah balik hasilnya. Sewa tadi hasil apa? 56,000 RM, 8,000 pound sterling. So 56,000 RM. 56,000 tadi tiap-tiap bulan masuk dalam bank. Masuk dalam bank kita khususkan untuk wakaf. So okey. Apa kita nak buat? Kita tengok paling mudah. Kuis ada 3 kafe tepi tasik. Satu kafe untung 12,000 sebulan. Let's say. Satu kafe untung 12,000 sebulan. Okey? 12,000. Berapa? 36,000. 36,000. Kita ada 56,000. So kita bayar 36,000. Alah bagi lebih 40,000 sudah. Nah, 3 kafe Dr. Umi bagi 40,000 semua. 3 kafe. Dah bayar siap lah. Belum tentu laku pun lagi, dah bayar lah. Jadi apa yang kena buat? Semua kena masak tiap-tiap hari macam nak bagi budak-budak makan percuma. Budak-budak, lecturer semua makan percuma. Pergi makan tiap-tiap hari. Free of charge. Sebulan. Bulan depan 56,000 lagi masuk. Tapi tadi ada balance lagi 10,000, 16,000. Simpan, tambah lagi 16,000 yang tiap-tiap kali balance tu. Simpan. Cukup 1.6 juta. Beli pula rumah kedai satu lagi. Nampak? Wakaf balik, tambah lagi aset. Jadi macam Universiti Azhar. Akhir campur hasil 800 juta. So point dia sekarang apa dia tuan-tuan? Point dia mesti kena kerjasama. Tolaklah tuan-tuan. Bukan tolak apa, put aside Zat. Tuan-tuan punya bendera atau tuan-tuan punya apa, yang penting tuan-tuan semua Islam dengan saya sama. Kalau nak ikut bendera, bagi saya buat, saya tak payah ceritakan tuan-tuan. Tolak benda tu semua. Time undi lah. Lari undi untuk anak-anak tuan-tuan. Nak belajar ni. Dah lah degree. So mereka kata nak jadi cikgu lah. Tak boleh nak hijau. Kalau hati jadi engineer apa pun, PTN apa semua nak kena balas lagu tu semua juga. Rumah makin dok ni bukan daripada boleh tak sini. Sampai masalah tuan-tuan. Fikir benda-benda macam ni. Baik, kita bekerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jom. Ismi wal 'udwan tu termasuk dengan kita tu. Allah kata apa? Bertolong-tolong kamu atas perkara takwa dan kebaikan, dan jangan bertolong-tolong atas perkara ismi, dosa, wal 'udwan, perkara yang membawa kepada kerosakan dan kemusnahan. Itu yang orang nak bekerjasama, nak mengatakan ke orang, masuk dalam tu, janganlah.
Jangan masuk hadis lagi. Pakai Quran dulu. Hadis lepas tu. Sebab hadis dia kena huraikan Quran. Quran kalau tak ada hadis dia dah sempurna. Ada hadis untuk menerangkan Quran. Jangan salah faham. Pakai Quran dulu. Sampai masa kot. Hujan pun dah lebat. Kita pun dah sampai masa. Nak mati. Okay. Alright. Itu secara ringkas. Wakaf saya kata ada banyak. Saya bagi kat tuan-tuan beberapa. Tuan-tuan tengok saya. Ini kena tulis. Yang pertama, wakaf tunai. Wakaf tunai yang mana? Yang kita contoh pasal kutip duit tadi. 9,000 orang kutip duit seorang 200 satu semester, 1 tahun 400. Itu namanya wakaf tunai. Kena ambil duit tadi, kena beli aset. Baru aset tu jadi wakaf. Duit tadi tak boleh wakaf. Duit tadi dia akan tukar jadi aset. Wakaf tunai, settle. 2. Wakaf untuk turun-temurun. Nama dia wakaf zuriat. Boleh juga. Maknanya apa? Contoh, tuan-tuan ada ladang. Contohnya tuan-tuan ada harta isnit ulang raja luar negara. Mana? Pongkostan ke? Bohit Kostan ke? Apa tak kira? Iskatan bola, iskatan batu semua. Tuan-tuan ada benda tu semua, tuan-tuan boleh niatkan dia sebagai wakaf bagi kepada orang yang menguruskannya. Tapi tuan-tuan kena ingat jangan bagi benda yang tuan-tuan tak mau. Perbadanan Wakaf Selangor banyak dapat orang wakaf tanah, banyak. Tapi tuan-tuan bila pergi kat rumah wak tu, wak, mana tanah wak nak wakaf ni? Tu itu yang punya, bukan bawah bukit tu. Wah, jauh dia. Wah, selalu pergi macam mana? Wah, pun tak pernah masuk dia kata. Maknanya hak dia tak tahu nak buat apa, dia wakafkan. Jangan macam tu. Saya ada contohkan tuan-tuan, dia punya kepentingan wakaf dan macam mana dia boleh go beyond daripada apa yang kita nak. Kalau tuan-tuan wakaf hujung tu, mampu je lah. Buat stesen minyak pun siapa nak isi. Boleh dapat tak? Ayah ni memang masalah kita banyak. Dia dengar ceramah kita ni. Ustaz, saya wakafkan tanah saya. Kita dekat sekolah. Esok Tuan Haji bawa kami tanah Tuan Haji. Okey, no problem. Kita kata mana tanah Tuan Haji? Tanah orang lain. Tanah saya bawah dari bukit ni sekali bawah ni. Tuan Haji pergi macam mana? Saya tengok daripada sini je selalu. Hak tu hak wakafkan kami. Padahlah Allah sebut dalam Quran لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما أنفقتم من شيء فإن الله به عليم. Surah Al-Azim. Kita sampai bila-bila pun tak akan dikira buat kebajikan di sisi Allah selagi kita tak bagi benda yang kita suka. Ada kata Ustaz, hari tu yang kami nak bagi baju tu dah berapa Ustaz? Kami bagi baju yang kami dah tak pakai. Bukan kita tak suka baju tu, kita tak pakai. Kalau tak suka kita dah buang dah, ini kita simpan. Kita punya iman bukan macam para sahabat. Kalau kata bang tak suka, mampu ya tuan-tuan, semua tuan-tuan main di kereta masing-masing. Wakaf dengan kereta tu. Jenuh kan? Esok nak hantar anak di sekolah mana? Kita bukan iman kata. Sebab turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ni. Sahabat Nabi seorang dia Allah kalau tak salah saya. Dia main kat Rasulullah. Ayat tadi tu abang kata kalau nak kira kebajikan kena bagi yang suka. Ladang saya ni yang Rasulullah selalu masuk, pokok kurma yang segar semua ni saya wakafkan kerana Allah Taala. Lepas tu nak siapa Salman ke Abdul Rahman bin Auf tengah naik kuda dah. Kuda kira paling mahal ada orang kaya. Dia kuda mahal. Dia berhenti pada Rasulullah. Dia tarik kuda tu. Dia pergi depan Rasulullah. Dia kata Allah nanti kuda yang paling sayang sekali ni. Saya wakaf Allah Ta'ala. Jenuh orang tu kan. Dia wakaf motor kita tu pun. Balik dia apa? Jadi tuan-tuan dengan saya sama. Kita mampu kami wakaf wish kita tu. Mengantuk kita balik ni. Jadi kita punya iman tak sama. Jadi kita benda yang kita boleh buat. Contoh macam tanah tadi. Dah tahu dah tanah tu kita tak tahu. Okey, jangan bagi tanah tu, bagi tanah lain. Dia bagi ni macam tu.
macam baju tadi, bukan kita tak suka baju tu kita tak mau pakai dah. Tapi kita duk simpan, sayang. Orang nak bagi ni, mereka duk kutip baju sejuk untuk Syria lah semua, bagi. Habis tu duk bagi kita tak, bukan, baju tu kita suka, so kita simpan. Kalau tak suka dah tahu lama dah. So saya beritahu tuan-tuan, ingat kalau nak wakaf tanah untuk anak cucu keturunan, wakafkan yang elok-elok. Jangan tahu bawah-bawah bukit tu sampai ke cicit papat apa semua tak dapat. Dia kata, Ustaz, wakaf nanti jadi apa? Begini ceritanya. Kita katalah kita cikgu, gaji cikgu berapa sangat, macam saya lecturer berapa sangat. Tanah keluarga kita tinggal, nak urus, jangan kata urus, nak bagi perkata tanah tak ada duit. Habis nak buat macam mana? Tuan-tuan niatkan, saya wakafkan tanah ini. Maksudnya wakafkan dia punya pendapatan atau hasil itu nanti. Ingat tak? Saya wakafkan tanah ini untuk kegunaan umat Islam. Tapi dalam akad tu 10% untuk saya, 20% untuk keluarga saya, anak-anak cucu saya, lagi 70% semua Perbadanan Wakaf ambil. Sebab apa? Sebab duit nak ratakan tanah tu duit Perbadanan Wakaf Selangor. Tanam Perbadanan Wakaf, katalah dia buat plantation, dia tanam dekat tempat tuan-tuan kelapa sawit. Let's say kelapa sawit naik harga balik, kita doa